Pada hari ini, kita akan mempelajari topik kegiatan ekonomi negara. Perkembangan kegiatan ekonomi negara kita telah berlaku sejak zaman kerajaan Melayu Melaka dahulu hingga kini. Kegiatan ekonomi negara yang bermula daripada pertanian telah berkembang kepada bentuk industri. Mari kita lihat. Sektor pertanian pernah menjana pendapatan penting kepada negara sebelum kebangkitan era kegemilangan perindustrian. Sebelum ini, Malaysia menghasilkan pelbagai tanaman komersial seperti sawah padi, ladang kopi, ladang lada hitam, ladang tebu, ladang nenas dan ladang koko. Pelbagai program perindustrian di negara ini telah dijalankan secara pesat sebagai usaha untuk membangunkan ekonomi Malaysia. Mari kita lihat. Tanaman getah diusahakan secara ladang sejak awal abad ke-20 di Selangor, Perak, Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Malaysia merupakan pengeluar dan pengeksport getah asli dan permintaannya semakin meningkat. Yang kedua ialah industri perhutanan. Kayu balak yang berkualiti seperti cengal, meranti dan keruing dieksport untuk kegunaan bahan binaan sejak awal abad ke-20. Kayu balak diproses menjadi perabot, papan lapis dan papan bergergaji. Yang ketiga ialah industri petroleum. Industri ini bermula pada tahun 1910 apabila telaga minyak ditemui di Miri, Sarawak. Petroleum penting untuk membangunkan industri gas dan petrokimia. Kelapa sawit diperkenalkan sejak 1920-an secara ladang di Selangor, Perak dan Johor. Kelapa sawit diproses menjadi minyak, sabun dan margarin. Industri elektronik mula berkembang pesat di Malaysia sejak 1960-an. Pelancongan merupakan industri yang semakin berkembang pesat dan memberikan pendapatan lumayan kepada negara. Seterusnya, kita akan mempelajari sumbangan pertanian kepada kemajuan ekonomi negara. Terdapat dua jenis kegiatan pertanian iaitu pertanian secara tradisional dan komersial. Ciri-ciri pertanian tradisional ialah ia diusahakan oleh penduduk tempatan secara kecil-kecilan. Mereka akan menggunakan peralatan yang mudah seperti cangkul, tajak, pencakar, guni, sabit dan sebagainya. Pertanian tradisional menggunakan tenaga kerja yang banyak. Kegiatan pertanian tradisional bertujuan untuk sara diri. Ini adalah di antara contoh pertanian tradisional. Petani menanam padi sawah dan menanam sayur sebagai punca rezeki. Ada juga yang memelihara ayam dan lembu sebagai sumber ekonomi. Ikan merupakan sumber makanan kepada masyarakat Melayu tradisional. Hasil tangkapan akan dijadikan keperluan diri sendiri dan lebihan hasil akan dijual. Kini, pertanian dijalankan secara komersial. Apakah ciri-ciri pertanian komersial? Yang pertama, pertanian diusahakan secara perladangan. Tujuannya adalah untuk kegunaan tempatan dan ekspor. Pertanian secara komersial menggunakan tenaga buruh dan teknologi moden. Ia juga memerlukan modal yang sangat besar. Berikut adalah di antara hasil pertanian yang dijalankan secara komersial. Dalam bidang pertanian, getah, kelapa sawit dan lada hitam dijalankan secara ladang. Malaysia amat bertuah dianugerahi sumber hutan asli yang bernilai tinggi. Hutan di Malaysia kaya dengan pelbagai spesies flora dan fauna. Penternakan ialah satu kegiatan pertanian yang menjadi industri penting di negara ini memandangkan permintaan terhadap bekalan ikan, ayam dan lembu semakin tinggi. Apakah sumbangan industri pertanian kepada pembangunan ekonomi negara? Sektor pertanian memainkan peranan penting dalam ekonomi negara. Produk pertanian dieksport ke luar negara dan ianya mendapat permintaan yang tinggi. Peladangan getah dan kelapa sawit memerlukan tenaga buruh yang ramai, seterusnya mengurangkan kadar pengangguran. Melahirkan industri hiliran.
Pokok getah menjadi sumber kepada industri perabot seperti meja dan kerusi. Seterusnya, ia menyumbang kepada pendapatan negara menerusi pasaran tempatan dan antarabangsa. Sebagai pengeluar kedua terbesar minyak sawit dunia, industri kelapa sawit telah menghasilkan biodiesel sawit. Pokok kelapa sawit diproses menjadi produk yang pelbagai. Ini seterusnya dapat menjana pendapatan negara melalui ekspor. Yang kelima, produk pertanian secara komersial dapat memajukan industri asas tani. Ia bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran bahan makanan dan seterusnya meningkatkan pendapatan penduduk. Oleh itu, kita perlu bersatu padu untuk membangunkan ekonomi negara. Diharapkan semuanya jelas dan lengkapkan latihan yang telah cikgu sediakan.